Salam sejahtera. Baru-baru ini selepas Rafizi kalah di dalam pemilihan PKR, dia menulis satu nukilan yang sangat panjang. Tapi yang menariknya ialah apabila dalam nukilan itu di perenggan yang ketujuh, Rafizi bercakap atau menulis, malah saya rasa agak lega kerana kini saya boleh kembali menjadi orang biasa, diselamatkan dari sandiwara kuasa dan politik kelas tinggi. Hari ini saya memetik daripada sebuah tulisan di Friends of Pakatan Harapan yang ditulis oleh Leon Wen. Dia juga tertarik seperti mana saya tertarik dengan tulisan nukilan Rafizi Ramli itu. Saya akan bentangkan kepada Anda apa sebenarnya isi tersirat yang mahu disampaikan oleh Rafizi Ramli. Apa silat dan sifirnya yang tersembunyi tersirat di dalam tulisan di perenggan ketujuh itu. Yang mana Rafizi menulis, sekali lagi saya bacakan kepada Anda supaya Anda lebih memahaminya. Dengar baik-baik, malah saya rasa agak lega kerana kini saya boleh kembali menjadi orang biasa, kata Rafizi, diselamatkan dari sandiwara kuasa dan politik kelas tinggi. Itulah yang Rafizi Ramli sedang sampaikan secara tersirat. Ayat itu ringkas, memang ringkas, hanya beberapa patah perkataan. Tetapi tenang bunyinya. Bagi aku itu bukan sekadar ayat penutup yang manis untuk menamatkan satu bab. Itu surat hati yang berselindung dalam diplomasi. Tapi kalau kita baca dengan mata politik, ia penuh dengan sindiran halus, keluhan terpendam dan juga amaran lembut. Jadi ikutkan terus ulasan ini, Anda perlu tahu apa sindiran halus yang Rafizi mau sampaikan, keluhan terpendam, amaran lembut, dan paling penting, kepada siapa mahu ditujukan itu. Di ujung nanti Anda akan tahu kepada siapa sindiran dan juga amaran lembut daripada gaya Rafizi ini. Kupasan ini adalah ayat beracun Rafizi, diselamatkan daripada sandiwara kuasa dan politik kelas tinggi. Di ayat yang pertama, ataupun di bahagian pertama ayat ini ialah, saya rasa lega. Apa yang tersirat di dalam perkataan saya rasa lega ini? Maknanya sebenarnya, Rafizi Ramli ingin menyampaikan bahawa dia dah penat. Penat dengan segala drama dalaman, dengan hipokrasi yang membelit, dan beban yang datang bila dia terpaksa melawan semua arus seorang diri demi idealisme reformasi yang makin pudar. Adakah Anda setuju dengan kupasan Leon Wen ini? Serba sedikitnya ramai yang setuju. Saya juga setuju. Mungkin benar ada yang makin pudar, yang mana perlu diperkuatkan semula, digilap semula. Bacaan akulah, kata Leon Wen, dia dah letih dalam drama parti. Dia tak minat nak rebut kuasa demi kedudukan. Rafizi tahu, dia mungkin bukan sebahagian dari kelab eksklusif, maafkan saya, kelab eksklusif dalam orbit PMX. Lega, itu bukan tanda menyerah. Itu cara mengundur diri dengan maruah sebelum lumpur politik menjilat Rafizi sampai tak kenal diri menurut Leon Wen. Perkara kedua yang tersirat di dalam kupasan dan nukilan Rafizi ini adalah terkandung di dalam ayat ataupun di dalam perkataan, kerana kini saya boleh kembali menjadi orang biasa. Apakah yang tersirat di dalam ayat yang hebat ini? Dalam diam sebenarnya kalau diteliti, ini bukanlah ayat yang pasrah. Ini sebenarnya sindiran penuh pahit. Sebenarnya Rafizi nak kata bahawa dia nak keluar dari spotlight yang penuh skrip dan lakonan.
Rafizi nak kembali hidup dengan prinsip yang dia rasa dah mula tercalar bila duduk dalam gelanggang kuasa. Dan orang biasa tu bagi akulah bukan sekadar rakyat marhain. Ia adalah metafora untuk kebebasan dari penjajahan minda dan agensi oleh geng kelas atasan politik. Ketiga, apabila Rafizi menulis diselamatkan dari sandiwara kuasa dan politik kelas tinggi, ini sebenarnya yang coba disampaikan oleh Rafizi secara tersirat penuh dengan gaya Rafizi. Inilah bom sebenar yang sebenarnya mahu dilepaskan dan ditinggalkan oleh Rafizi buat orang tertentu. Tapi untuk siapa? Ikuti ulasan ini supaya Anda tahu untuk siapa. Sandiwara kuasa itu jelas. Rafizi tahu semua ini wayang. Siapa yang baca skrip, siapa pengarah, siapa pelakon utama dia. Rafizi tahu. Politik kelas tinggi pula adalah elit game elit, penuh silat belakang tabir. Politik di mana prinsip dikorbankan untuk konsesi kuasa menurut Leon Wen. Bagi aku, Rafizi sedang menyampaikan satu teguran halus tapi tajam kepada semua yang kini memegang tampuk kuasa, termasuk mungkin orang yang dia pernah percaya. Lebih teruk, dia bukan selesa dalam dunia deal gelap, fail sulit, dan projek senyap. Dia bukan jenis pengampu atau ahli kelab. Salam berpeluh penuh niat tersirat. Saudara-saudara sekalian, Rafizi ini macam arkitek, idealis, yang bersungguh nak bina rumah rakyat dengan pelan jujur. Tapi sekeliling dia tukar pelan jadi banglo kroni. Bila dia soal, dia dituduh tak faham realiti politik. Maka dia undur, tapi dengan gaya. Dan sambil undur, dia campak satu ayat yang cukup berbisa untuk buat ramai tak lena tidur. Kesimpulannya, ini bukan ucapan selamat tinggal Rafizi. Ini adalah amaran yang paling berkuasa sehebat kuasa bom nuklir. Ini surat perang gaya Rafizi. Bukan serangan terbuka, tapi sendiran beradab. Bukan kecewa kosong, tapi protes senyap penuh makna. Isyarat bahawa dia belum mati. Dia cuma keluar dari sangkar elit yang palsu. Saya undur, tapi saya tengok. Dan saya akan kembali. Bila kamu semua tumbang dalam sandiwara kamu sendiri, mungkin itulah ayat beliau. Soalan seterusnya, sayangku, adakah Rafizi akan muncul semula dengan senjata sulit? Ini yang paling ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia, khususnya para penyokong Rafizi dan paling tentunya para hater pembenci Rafizi, pembangkang juga khususnya. Mereka sebenarnya menanti-nanti apa langkah, apa senjata sulit yang mungkin akan digunakan Rafizi. Atau lebih menarik, siapa sebenarnya yang Rafizi maksudkan dalam ayat itu? Adakah itu adalah Anwar? Adakah itu Nurul Izzah Anwar? Adakah itu jemaah PMO? Atau kartel di belakang tabir? Atau semua sekali? Atau siapa? Menarik kan? Tunggu sekejap. Bila tepat masa, aku boleh sambung kupasan ini, kata Leon Wen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Adakah Rafizi akan keluarkan senjata baru? Tunggulah nanti. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wow, ini paling hebat. Kejutan paling besar, Rafizi Ramli. 2 hari selepas beliau dikecewakan, 2 hari selepas beliau agak merajuk, dengan tanda petik merajuk, kerana kalah terhadap Nurul Izzah Anwar. Tindakan Rafizi hari ini betul-betul satu berita baik. Secara pribadi sebagai penganalisis politik dan pengulas politik, saya melihat
tindakan Rafizi hari ini benar-benar seperti satu sinar baru kepada kerajaan perpaduan, khususnya kerajaan Madani dan PKR serta Anwar Ibrahim. Hari ini sah Rafizi hadir bertugas seperti biasa. Wah, tentunya keputusan Rafizi, tindakan dan respon terkini Rafizi selepas kalah dalam pemilihan PKR ini akan membuatkan pembangkang dapat tamparan paling padu yang mungkin membuatkan mereka kecewa. Manahan tidak. Sebenarnya menurut analisis dan juga pengamatan saya di dalam komen netizen di Facebook, TikTok, dan juga di X, laman X, ramai yang berharap sebenarnya Rafizi meninggalkan PKR. Ramai yang mengharapkan Rafizi menubuhkan parti baru. Ramai yang mengharapkan Rafizi membalas dendam ataupun paling tidak kata mereka memprotes dan berehat. Dan mereka juga sebenarnya menuntut supaya Rafizi meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Tapi tahukah Anda, kebanyakan yang menuntut itu bukan ahli PKR sebenarnya. Yang menuntut itu ialah bertopengkan media sosial, tapi sebenarnya ramai antara mereka ialah penyokong-penyokong pembangkang, para walaun yang mengapi-apikan supaya Rafizi letak jawatan, Rafizi meninggalkan PKR, Rafizi khianat terhadap Anwar. Rupa-rupanya yang sebaliknya berlaku. Dah diberitahu, Rafizi kata ini bukan penghujungnya. Rafizi kata dia tidak akan pernah berputus asa untuk mahu mencapai cita-cita menjadikan Malaysia sebuah negara yang terbaik, negara yang diimpi-impikan oleh rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Jadi, nampaknya apa yang dikehendaki, apa yang diimpikan oleh para pembangkang dan walaun serta hater kepada kerajaan dan juga Rafizi khususnya tidaklah menjadi kenyataan. Mimpi mereka daripada mimpi yang indah menjadi mimpi yang ngeri, mimpi yang buruk. Nampaknya apa yang mereka cuba laga-lagakan Rafizi dengan Anwar Ibrahim dan PKR tidak menjadi kenyataan. Dan dijangka, saya menjangkakan tidak lama lagi Rafizi akan bersama sekali lagi dengan Nurul Izzah Anwar minum-minum kopi. Biasalah, ini yang dipanggil profesional. Waktu bertanding, bertandinglah seperti Anda mempertaruhkan nyawa sepenuhnya. Tapi dah habis pertandingan, apalagi kawan tetap kawan, kawan selamanya. Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli dikatakan hadir bertugas seperti biasa di pejabatnya hari ini. Ini pasti satu berita yang baik kepada Kerajaan Perpaduan, pimpinan Anwar Ibrahim. Satu berita baik kepada PKR, tapi satu berita buruk kepada pembangkang, khususnya para walaun. Perkara itu disahkan sendiri oleh Setiausaha Akbar Rafizi Ramli, yaitu Farhan Iqbal, ketika dihubungi Sinar Harian. Menurut beliau, kehadiran Rafizi ke pejabat hari ini adalah seperti biasa tanpa sebarang perkara luar daripada rutin. Menurutnya, Rafizi masuk seperti biasa ke pejabat hari ini, katanya ringkas. Sebelum ini, ahli Parlimen Pandan tersebut menyatakan kesediaannya untuk melepaskan jawatan sebagai Menteri Ekonomi sekiranya gagal mempertahankan kerusi timbalan Presiden dalam pemilihan Parti Keadilan Rakyat. Dalam program yang bakar menteri, yang berhenti menteri di Dewan Serbaguna MBSJ, beliau menegaskan bahawa jika tewas, dirinya akan kembali menjadi ahli parlimen biasa dan terus membantu parti mendekati golongan muda. Bagaimanapun, keputusan pemilihan PKR baru-baru ini menyaksikan kemenahan berpihak kepada Nurul Izzah. Saudara, berdasarkan pemerhatian, beberapa penganalisis politik berpendapat Nurul Izzah berkemungkinan menggantikan Rafizi sebagai Menteri Ekonomi dalam rombakan kabinet yang dijangka berlaku dalam masa terdekat. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sultan Zainal Abidin, Dr. Muhammad Hafiz Ahmad Simin berkata, walaupun Nurul Izzah dilihat berpotensi besar untuk mengambil alih portfolio berpotensi besar untuk mengambil alih tersebut,
beliau perlu terlebih dahulu dilantik sebagai senator, memandangkan bukan merupakan ahli parlimen. Setakat ini, tiada kenyataan lanjut daripada Rafizi berhubung status beliau sebagai Menteri Ekonomi susulan kekalahan itu. Dijangka, secara pribadi sebagai pengulas politik bebas, saya berfikir bahawa Anwar Ibrahim tidak akan sekali-kali melayan tuntutan supaya Rafizi letak jawatan. Menjadi lebih teruk jika Rafizi letak jawatan. Jadi saya rasa dalam diam Anwar Ibrahim sudah pun memujuk Rafizi. Dalam diam Anwar Ibrahim sudah memulakan langkah untuk memujuk Rafizi dan menawarkan satu tawaran yang terbaru kepada Rafizi. Mungkinkah tawaran tersebut ialah jawatan presiden kepada Rafizi pada 2 tahun akan datang? Siapa tahu. Saya menjangkakan perkara itu mungkin berlaku. Tiada yang mustahil dalam dunia politik. Dan memang Rafizi sesungguhnya layak menduduki kerusi presiden tersebut. Meskipun Nurul Izzah layak, tetapi saya rasa belum tiba waktunya Nurul Izzah Anwar menjadi Perdana Menteri. Dia perlu belajar lebih banyak lagi sebagai timbalan Presiden Parti PKR. Dan apakah jawatan terbaru Rafizi? Saya fikir jawatan terbaru Rafizi bukan calang-calang, yaitu penasihat PKR. Tiada salahnya Rafizi menjadi penasihat PKR menggantikan istri Anwar Ibrahim, yaitu Wan Azizah. Memandangkan anak Anwar sudah jadi timbalan Presiden PKR, sudah semestinya satu tindakan yang terbaik bagi Anwar ialah memberikan jawatan ataupun memberi laluan kepada Rafizi memegang jawatan yang lebih besar, yaitu penasihat PKR. Sungguh baik kalau Rafizi jadi penasihat PKR, memandangkan selalunya buah fikiran Rafizi ini memang boleh tahan baiknya dan sangat bernas. Apalah pendapat Anda semua? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.